Peperiksaan apa persen yang perlu buat. Lepas tu proses pembelajaran tu yang mula daripada mula-mula kita nak mula belajar tu, ada tak potensi kadang-kadang tu kita untuk kita lupa. Ada kadang-kadang kita dah belajar, kita dah concentrate, kita dah beri tumpuan yang sepenuhnya, tapi akhirnya lupa. Adakah itu merupakan berdasarkan pada pengalaman? Ada waktunya. Ada waktunya. 22885878 ataupun 8579 talian yang sentiasa bersama dengan anda. Anda boleh hubungi kami. Andai kata ingin mengetahui lagi lebih lanjut tips-tips ataupun barangkali kita melihat petua-petua di saat-saat akhir ini. 2 minggu saja lagi ya? Oh, 2 minggu saja lagi. Okey, baik, kita bersama tetamu kita seperti biasa. Saudara Amin Idris, perunding motivasi kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Hani. Salam. Apa khabar sahabat? Alhamdulillah, dua-dua merah hari ini. Itulah sebab dia. saya pakai tai putih hari ini. Ini pembangkit sebenarnya dan anda sebagai penenang kepada kami juga. Baik, kalau kita lihat kepada musim perayaan yang tidak lama lagi, apa agaknya yang perlu diberikan perhatian oleh mereka yang berada dalam kelompok yang akan menghadapi peperiksaan ini? Pertama sekali suami dan apa tu Hani, sorry. lupa. Ada satu kajian yang dibuat dan terhasillah satu teori namakan sebagai teori decay. Mendapati bahawa manusia ni potensi untuk lupa selepas sehari mereka akan ingat 54% dan akan lupa 46%. Kalau selepas 7 hari dia akan ingat 35% dan dia akan lupa 65%. Selepas 14 hari, dia akan ingat 21%, lupa 79%. Selepas 28 hari, dia akan ingat 19%, dia akan lupa 81%. Bayangkan untuk calon SPM yang akan jawab soalan yang merangkumi soalan tingkatan 4 dan tingkatan 5, sudah berapa tahun, sudah berapa lama masa sudah berlalu. Jadi di sini menunjukkan bahawa minda kita mengalami sedikit risiko untuk lupa. Macam saya tadilah. Tiba-tiba terlupa nama Hani. Itu biasa. Apa-apa yang berlaku dalam hidup kita ni, kita ada kelemahan. Tetapi di sana ada juga ruang-ruang untuk kita mengatasi kelemahan ataupun to overcome our weakness. Jadi soalan merujuk pada soalan tadi. Kita baru lepas menyambut Aidilfitri, kita menyambut Deepavali. Menjelang pula lepas ni hari Natal. Hari Natal pula. Ada sangat besar risiko untuk lupa. Jadi di sini memerlukan kepada pengukuhan minda. Kita akan berbicara secara lebih spesifik hari ini bagaimana nak mengukuhkan, memantapkan apa yang ada dalam kepala kita. Itu perbincangan kita. Ya, itu dia. Banyak tips yang boleh kita pelajari dan mungkin ada persoalan yang ingin diajukan kepada tetamu kita hari ini di talian 03-2282-8578 atau 8579. Baik, kita seharusnya kalau dah pertama kali belajar selepas 1 hari, 7 hari, 14 dan 28 hari, kita makin lama persentage atau peratusan untuk kita lupa adalah lebih banyak, lebih tinggi. Walau macam tu, baik kita harus belajar setiap hari, tapi walau bagaimanapun dari segi pembahagian waktu, itu memang cukup penting. Dan masa yang sama juga mereka memerlukan waktu yang rehat supaya tidak terlalu tertekan. Jadi kita boleh kongsikan lebih banyak lagi tentang dari segi pembahagian masa. Sebenarnya buat masa sekarang, dari segi pengurusan masa, ini bukan lagi masanya untuk kita membaca buku teks. Ini bukan lagi masanya baru kita nak tulis nota. Sebab kita sudah tidak punya masa yang banyak. Jadi tips saya untuk pelajar-pelajar, khususnya calon SPM, masa ni kita kena perbanyakkan latih tubi. Kenapa latih tubi? Sebab latih tubi ini akan mengukuhkan proses minda kita. Mana yang kita telah lupa, dengan melalui proses latih tubi ini, dia akan mengembalikan lagi yang kita lupa, mengembalikan semula yang kita lupa, dan bukan setakat mengembalikan, akan mengukuhkan, mengikat semula agar kita dapat ingat dengan betul-betul supaya bila masuk exam kita boleh menterjemahkan semula dalam bentuk tulisan. Kenapa saya sebut latih tubi? Sebab memang biasa ada pelajar yang email pada saya tanya, Encik Amir, kenapa soalan sangat-sangat susah? Jadi di sini untuk buat latih tubi ada beberapa tip yang saya nak sebut. Pertama sekali, kita kena buat bedah siasat. Bedah siasat ni bukan bedah betul-betul lah, maksud saya postmortem. Untuk kita mengenal pasti di mana kita berada. Mana tahap mana subjek kita terlalu lemah, mana subjek yang kita sederhana, mana subjek yang kita sangat-sangat yakin. Daripada kategori ini, kita akan dapat meletakkan prioriti dalam pengurusan masa. Mana nak diutamakan, mana subjek yang nak dikemudiankan sekejap, mana subjek yang kita boleh KIV dulu. Pengurusan di sini. Dan kita boleh urus bila kita boleh tahu di mana kedudukan kita. Macam kalau kita sesat di wan utama lah. Kita nak cari, kita tengok peta.
kita nak cari contohnya di mana GSC kan. Nak tahu bila kita dah tahu di mana GSC sekalipun, kalau kita tak tahu di mana kita berada, tak boleh juga. Betul. Jadi di sini kita kena tahu, kita tengok, oh you are here. So bila kita tahu kita di mana, kita tahu kita nak ke mana. So bila kita nak buat latih tubi untuk subjek mana banyak mana, kita kena tahu dulu kekuatan kita di mana. Ini yang pertama sekali kita kena buat. Kenapa saya kata latih tubi sekali lagi? Memang ada pelajar kata, Encik Amin soalan susah. Semua soalan susah. Kalau senang, apa nama peperiksaan kan? Betul. Dan dengan susah itulah dia akan menapis siapa yang cemerlang, siapa yang tidak cemerlang. Tapi untuk memudahkan yang susah, ialah dengan latih tubi.